Vanakkam, saya Udaya Sangkarasmi, seorang penulis sepenuh masa. Siri video ini digunakan untuk cuba menjawab pertanyaan daripada rakan-rakan yang membaca karya saya. Anuradha Celaya dari Banting, Selangor ingin tahu apa yang mendorong saya menulis karya klasik dalam bahasa Malaysia. Anuradha juga ingin tahu bagaimana saya memilih karya yang sesuai bagi projek penceritaan semula. Sebenarnya, ada dua pertanyaan yang saling berkaitan. Saya akan cuba menjawab kedua-duanya sebaik mungkin. Sebenarnya, saya memang banyak membaca sejak usia kanak-kanak. Perpustakaan di Sekolah Rendah Kebangsaan Konvent Aulong, perpustakaan di Sekolah Menengah Darul Ridwan, kemudian perpustakaan di Sekolah Menengah King Edward VII Taiping dan Universiti Malaya Kuala Lumpur memenuhi keinginan saya um, untuk membaca pelbagai bahan bacaan bermutu dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Epik, Purana, Hikayat, Cerita Rakyat dan kitab agama Hindu pula saya kenal sejak usia muda menerusi cerita yang didengar dan kemudian menerusi pembacaan. Tempiasnya dapat anda perhatikan dalam cerpen-cerpen saya yang sering mengangkat kisah daripada epik seperti Ramayana dan Mahabharata. Cerita rakyat yang didengar daripada ibu sejak kecil dapat anda kesan dalam buku Nari-Nari dan Munis dengan Harimau. Novel Hanuman Potret Diri yang kemudian diterbitkan pula dengan judul Hanuman Suara Hati adalah hasil daripada pembacaan, penghayatan, kreativiti dan pemikiran kritikal tentang epik Ramayana. Saya biasanya suka berkongsi apa-apa ilmu baharu yang saya peroleh. Saya secara penuh sedar memilih untuk berkongsi maklumat dan ilmu menggunakan bahasa Malaysia supaya boleh dibaca, difahami, dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Siri tulisan mengenai Tirukkural disiarkan di Rocket Kini pada tahun 2016. Sementara murid sekolah Tamil biasanya diajar menghafaz sekitar 30 kural bagi tujuan penulisan karangan, saya menghuraikan kandungan 100 kural beserta contoh supaya orang ramai memahaminya dalam konteks semasa. Sementara itu, rata-rata orang Malaysia tidak kenal puisi Meghaduta tulisan Kalidas dalam Sanskrit. Saya menulisnya semula dalam bentuk prosa supaya mudah dihayati pembaca pelbagai kaum di Malaysia. Kemudian, saya gabungkan kedua-duanya untuk menghasilkan buku pertama dalam siri karya klasik India. Bagi epik Ramayana dan Mahabharata pula, orang ramai sudah pun tahu kisah Rama dan Sita serta kisah perang antara Pandava dan Kaurava. Maka, saya menulis secara bersiri di Free Malaysia Today dan The Malaysian Insider tentang pelbagai kisah yang berlaku jauh sebelum Rama berkahwin dengan Sita, sebelum kelahiran Karna dan Arjuna. Kemudian, saya gabungkan dalam buku yang juga terbit atas sumbangan modal sosial daripada rakan-rakan pencinta ilmu. Idea dan motivasi untuk menulis
atau lebih tepat lagi menceritakan semula karya klasik India boleh dibaca pada prakata buku-buku berkenaan. Secara ringkasnya, dorongan untuk menulis adalah daripada minat saya sebagai pengkaji dan pencinta ilmu. Dorongan untuk menerbitkan pula tentulah hasil sokongan rakan-rakan yang menghulurkan modal sosial. Kaum India mungkin pernah mendengar cerita Vikramaditya dan Vedalam, tetapi mungkin tidak ingat sepenuhnya. Malah, mungkin tidak pula menceritakannya kepada anak-anak dan generasi muda. Maka saya terdorong untuk menceritakan kisah Vedalam dan Vikramaditya. Teks Bhagavad Gita dianggap sebuah teks kudus atau teks suci dalam kalangan penganut agama Hindu. Ramai yang tahu, tetapi sebenarnya tidak tahu apa yang sebenar-benarnya terkandung dalam teks itu. Maka saya membaca, menghayati, mengkaji, memahami dan menceritakan semula sloka Sanskrit itu dalam bentuk cerita atau prosa menggunakan bahasa Malaysia. Begitu juga dengan buku Kanda Puranam. Ramai tahu kisah Dewa Murugan, tetapi tidak tahu secara mendalam kandungan teks asal Skanda Purana. Memang ada pihak yang kurang puas hati kerana cerita tidak sama dengan versi Tamil, iaitu satu-satunya versi yang mereka tahu. Maka saya juga terdorong untuk mencabar minda pembaca dan memaksa mereka membaca karya klasik India secara lebih mendalam selepas membaca buku saya. Kata Sarit Sagara, satu lagi teks yang tidak dikenali kaum India di Malaysia. Maka saya menulis dan menerbitkan buku Kata Sarit Sagara dalam bahasa Malaysia supaya kita kembali mengenali lautan cerita yang penuh mempesona. Anuradha juga bertanya, bagaimana saya memilih teks yang sesuai untuk diceritakan semula? Ada masanya orang mencadangkan, terjemahkanlah buku ini, buatlah buku ini, buatlah buku itu. Saya akan abaikan semuanya. Sebaliknya, saya hanya akan memilih buku yang berjaya menarik minat saya. Tambahan pula, saya bukan penterjemah. Untuk mampu menceritakan semula, saya mahu memilih teks yang benar-benar menarik perhatian dan mencabar minda saya. Membuatkan saya mahu lebih tahu. Sebab itulah, jika anda perhatikan, untuk setiap buku, saya sebenarnya membaca pelbagai buku dan bahan kajian berkaitan. Apabila anda membaca buku dalam siri karya klasik India, anda akan nampak bahawa saya menyajikan lebih daripada sekadar cerita daripada teks asal. Ringkasnya, saya memilih teks yang menarik minat saya serta berjaya mencabar minda saya untuk meneliti teks itu secara lebih mendalam. Kedua, saya memilih teks yang saya rasa wajar dan sesuai disajikan kepada pembaca pelbagai kaum di Malaysia. Dan ketiga, sokongan daripada rakan-rakan yang menghulurkan bantuan dalam bentuk modal sosial. Anda
menjadi pendorong kepada saya selaku penulis dan pengkaji sepenuh masa. Keempat, saya cuba berikan variasi antara karya yang dikenali dan karya klasik yang hampir-hampir tidak dikenali pembaca. Saya harap penerangan ini menjawab pertanyaan Anuradha dan juga persoalan yang mungkin bermain dalam minda orang ramai berkaitan siri karya klasik India. Sekian daripada saya, Udaya Sankar SB. Terima kasih atas sokongan anda. Sarva Mangalam. Semoga seluruh alam dilimpahi sejahtera.